Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian yang saya hormati, bagaimana malam ini? Alhamdulillah, makanannya kata enak ya. 2 jam pun. Baik, alhamdulillah kita sudah menikmati hidangan jasad kita, jasmani kita. Sekarang ini insya-Allah kita akan dihidangi pula dengan jamuan akal kita dan juga insya-Allah rohani kita. Jadi pada malam ini saya akan kongsi bersama dengan para jemaah sekalian sedikit sebanyak berkenaan dengan fenomena gerhana yang akan insya-Allah kita saksikan pada esok hari. Jadi kita dah dapat agak apa yang kita akan lihat dan bagaimana ia berlaku dan sedikit sebanyak sejarah gerhana ini dan kaitannya dengan agama kita iaitu agama Islam ini. Dan gerhana sedikit yang saya nak maklumkan, gerhana yang kita akan lihat esok merupakan satu gerhana yang dikatakan more than once in lifetime experience. More than once in lifetime. Sebab apa? Sebab gerhana yang kita akan lihat esok ini, gerhana cincin, tidak pernah dilihat oleh penduduk Singapura daripada abad yang ke-18. Imagine, tak pernah Singapura dapat menyaksikan gerhana seperti ini dan tidak akan dapat lihat gerhana ini lagi 200-300 tahun yang akan datang. Tapi ini bukan Isra Miraj. Isra Miraj kira itu Rasulullah SAW kan akan berlaku, tapi lagi mungkin lagi 300-400 tahun akan datang mungkin di Singapura dapat lihat gerhana seperti itu. So kita ini amat tertua. Tahun 2019 ini sebenarnya gerhana ini saya dah tunggu dari tahun 2002 atau tahun 2000 saya tunggu. Kalau siapa yang pernah belajar dari 2 tahun tersebut, saya beritahu sabar, lagi 19 tahun akan berlaku gerhana once in a lifetime. Tapi sampai tak sampai, Allah malam, dan alhamdulillah sampai juga. Mudah-mudahan terus sampai umur kita untuk kita lihat esok dan seterusnya panjang umur sihat walafiat insya-Allah. Jadi ini adalah gerhana yang saya katakan tadi sebagai satu perkara yang bertuah kita dapat lihat di Singapura. Walaupun gerhana seperti ini agak kerap berlaku, kalau kita lihat jenis gerhana di sini, kita ada gerhana matahari, ada gerhana partial, dalam bahasa kita nama separa, kalau bahasa Indonesia namanya parsial. Kalau kemudian gerhana jenis kedua, gerhana cincin, nama Inggrisnya annular eclipse, solar eclipse, dan kita ada gerhana total, penuh, gerhana penuh, dan juga gerhana yang jarang berlaku, gerhana hybrid, iaitu gerhana yang cincin kemudian berlaku penuh. Dan peratus ini diambil daripada bilangan gerhana yang telah dibuat perkiraannya selama 5,000 tahun. Bayangkan kita dah ada, Allah SWT beri kita ilmu matematik dan teknologi untuk kita buat perkiraan sehingga kita dapat, manusia zaman sekarang ini dapat buat perkiraan dengan agak tepat. Dia punya error dia just a few second. Untuk tahun minus 3000 BCE atau minus 2000 BCE, 2000 sebelum lahirnya Nabi Isa AS, kalau ikut pada perkiraan tahun Masihi, sehingga dah tahun 3000 AD ataupun CE. So 5000 years. Catalog of eclipse, bila buat statistik, yang paling banyak berlaku adalah partial eclipse, iaitu sebahagian permukaan matahari itu ditutup oleh bulan, itu sebanyak 35%. Kemudian cincin, annular eclipse, there's about 33%. And then gerhana penuh, ini agak sukar sikit nak lihat, 26%.
dan kemudian hybrid just 4.8% for the whole 5,000 years of that calculation. So kita punya gerhana kita yang kita lihat esoknya gerhana cincin ini agak banyak kali berlaku. Cuma nak dilihat di Singapura itu sangat-sangat jarang. Jaluran gerhana yang lalu di negara Singapura ini belum pernah berlaku daripada abad yang ke-18 dan tidak akan berlaku lagi sehinggalah lagi 140 tahun akan datang. So, siapa yang miss gerhana pada kali ini, kalau nak tengok gerhana lagi di Singapura, kena tunggu lagi 140 tahun. Jadi itu dikatakan sebagai satu perkara yang sangat-sangat menarik tentang gerhana yang berlaku pada keesokan harinya. Saya akan terangkan lagi lebih detail bagaimana gerhana ini berlaku. Kemudian gerhana bulan kita ada namanya gerhana penumbra, dan kita ada partial dan kita ada total. Setiap gerhana matahari akan diikuti dengan gerhana bulan, ataupun gerhana bulan kemudian 15 hari kemudian gerhana matahari. Dia mesti datang dalam pasangan, gerhana bulan, gerhana matahari, atau gerhana matahari berlaku gerhana bulan. Jadi maknanya sekarang ini gerhana matahari 14 hari akan datang. Pada 11 Januari akan berlaku gerhana bulan, tapi jenis penumbra. Di Singapura boleh dilihat, maknanya boleh berlaku di Singapura, tetapi gerhana penumbra ini kita tak boleh lihat dengan mata kasar, kerana dia tidak cahaya bulan itu tidak akan berkurangan. Dia bulan penuh dan kita akan lihat sekali bulan penuh. Hanya alat khas, alat advance saja yang boleh lihat berlakunya gerhana tersebut bila dia punya luminosity dia tu dia deep little bit, sebab dia itu gerhana penumbra. Jadi maka itu tidak ada solat gerhana bagi gerhana penumbra. Kalau gerhana partial dan gerhana total, kita akan dapat lihat dan kita akan boleh lakukan solat gerhana sebenarnya gerhana bulan. Jadi gerhana matahari dan gerhana bulan ini dia datang sepasang. Dan setiap tahun sekurang-kurangnya 2 pasang berlaku, iaitu 2 kali gerhana matahari dan 2 kali gerhana bulan. Kadang-kadang 5 kali, tapi ini jarang. 3 kali gerhana matahari, 2 kali gerhana bulan, ataupun biasanya lah 3 kali gerhana matahari, 2 kali gerhana bulan. Berlakunya gerhana sedemikian. Tapi mesti berlaku setiap tahun 4 gerhana, 2 gerhana matahari, 2 gerhana bulan. Gerhana bulan lebih mudah dilihat. Mana-mana tempat yang berlaku waktu malam dapat lihat gerhana tersebut, tapi gerhana matahari sukar nak lihat kerana dia berlaku pada tempat-tempat yang khas sahaja. Sebagai contoh, gerhana kita ini tidak akan dapat lihat oleh orang yang berada di negara China, Australia, New Zealand, Afrika, walaupun mereka itu dalam keadaan siang. Mereka yang berada di Central Asia, seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan sebagainya tak dapat lihat, kerana dia itu khusus jalur dia jalan di tempat khusus. Jadi gerhana matahari ini sesuatu yang sukar nak dilihat, walaupun berlaku tiada tahun, sukar dilihat. Kerana itu apabila berlaku gerhana matahari, mereka yang dikatakan sebagai penggemar gerhana, eclipse chaser, mereka dapat tahu ke mana berlaku, bila berlaku, dan mereka akan kejar. Mereka buat persiapan lebih awal. Sebagai contoh, tahun hadapan, tahun 2020 akan berlaku gerhana penuh matahari. Tetapi di mana? Di Chile, Argentina. Siapa yang macam itu. Tapi orang yang suka mereka dah plan awal-awal, mereka dah plan. Walaupun kemungkinan dapat gerhana tersebut kita tak tahu 50-50. Sebab kalau ketika berlaku gerhana tiba-tiba awan tutup, itu tak dapat lihat gerhana. Jadi kita doa kepada Allah semoga besok itu keadaan cerah, tiada awan yang tutup, agar kita dapat lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa yang kita akan lihat pada keesokan harinya? Bagaimana keadaan gerhana tersebut? Ini sebagai antisipasi kepada anticipation kepada kita, bagi kita besok kita lihat gerhana. Lihat kepada
gambar ini. Okay. Pada jam 10.27 pagi, ini waktu Indonesia Barat, iaitu waktu di Batam di sini. Kalau Singapura pukul 11.27. Kita dengan Batam dan Singapura ini tak jauh beza 50 km. So lebih kurang sama masa, Zuhur sama, Asar sama, waktu gerhana pun lebih kurang sama. Jadi 10.27 pagi mula gerhana, iaitu apabila piring bulan ini dia mula mencecar matahari. Dengan ring dia, diameter dia tu, dia mula cecar matahari pada pukul 10.27 pagi, dan ketinggian matahari adalah pada 56 darjah. 56 darjah ini dah dekat 60 darjah, iaitu 2/3 daripada right angle. So kalau kita ada right angle, maka dia 2/3 of it. Okay, so agak tinggi sedikit. Tak berapa tinggi lah, kerana itu masih pada waktu pagi lagi. Okay. Kemudian bulan ini akan bergerak, dia akan mula perlahan tutup matahari. Apabila dia mula tutup matahari, dinamakan sebagai partial eclipse. So partial eclipse ini agak common kerana dia mesti berlaku sebelum berlakunya annular eclipse ataupun total eclipse. Dia akan cover sedikit demi sedikit, dan bermula 10.27 pagi nanti kita akan lihat sebahagian permukaan matahari itu ditutup oleh bulan. Jadi gerhana technically bermula daripada pukul 10.30. Dan siapa yang observe kita pakai kita punya eclipse spectacle tersebut, jangan lihat matahari direct. Saya ingatkan sekali lagi, kerana dia boleh merosakkan mata kita. Cahaya matahari itu kuat. Lihat walaupun dalam 10 saat kita punya retina boleh terbakar. Jadi kita kena pakai spectacle. Itu pun jangan terlalu lama tertengok pada matahari, walaupun dengan spectacle yang diberikan. Maksimum 1 minit dan tengok pakai. Kerana apa? Kerana dia tetap cahaya itu tembus, dan tetap dia boleh bakar kita punya retina kita. Okay? Ini kekuatan matahari, cahaya matahari tersebut. Jadi pada pukul 11.18 pagi dah mula setengah dan tutup tersebut, matahari itu semakin tinggi, ketinggiannya 63 darjah. Agak tinggi. Almost more than 2/3 of 90 degrees. And then sampai kepada climax ni tersebut, okay, hampir pada climax dia pada waktu zuhur, iaitu pada pukul 12.06, lebih kurang 12.05, 12.06 di Batam ni dah masuk waktu zuhur. Jadi lebih awal lah, kerana mereka ada perkiraan dan sebagainya. Tapi waktu bulan 12.06, waktu ketika azan zuhur yang kita akan kedengaran nanti, matahari itu hampir ditutup. Tinggal lebih kurang 15% saja permukaan matahari itu yang dapat dilihat. Jadi keadaan agak gelap sedikit, tapi belum betul-betul gelap. Just like macam covered by cloud, something like that. So matahari dah makin tinggi, about 66 degrees. This is the highest elevation of the sun, 66 degrees. So matahari itu, kalau saya katakan ini adalah timur, dia adalah barat, dia naik 56 degrees. Kemudian bila zuhur, bila dia betul-betul kat tengah kepala tersebut ini, dia bukan betul atas kita, tapi dia sebelah ke selatan. Kalau ini north, ini adalah south, dia buat that angle 66 degrees from the horizon. Ini horizon naik 66 degrees. That is the highest. Kemudian dia turun lagi sikit. Jadi selepas zuhur tersebut itu, pada jam 12.22, maka di sini adalah gerhana cincin. Ketika itu bulan dah menutupi hampir 95%, 95% of the sun's surface. That is for Batam. Kalau kita nak pergi ke Batam, kalau kita di Singapura, lebih kurang ada dekat 90%, 90 to 91%. So kita bila kita pergi ke Batam ini, kita nampak lebih jelas lagi, lebih banyak permukaan matahari itu ditutup. Jadi dia mula nak cover. Dan ketika tersebut matahari sudah turun sedikit, from 66 degrees kita punya elevation kepada 65 degrees, jadi rendah sikit. Kita tak akan perasan nak tetap di tinggi. Jadi bila nak tengok gerhana besok, kena dongak tinggi. Siapa yang sakit leher, baring saja. Salai baring kita, santai. Ataupun kita sandar sikit ke apa, kerana keadaan matahari itu dah tinggi, kita tak boleh dongak gitu, sakit, kita boleh tekuk. So 65 degrees. And then kita kelitu. So pada 12.22 tersebut, siapa yang ada kamera, ambil gambar kamera, what you will see is that you can see a ring of fire.
just like total eclipse. Total eclipse is just corona, keluar just white light, dan dia macam rambut orang rambut putih lah, macam gitu. Dia macam donkey dia rambut gitu. Tapi di sini you can really see a ring of fire. It's very very bright. Saya akan tunjukkan video selepas ini. Okay. Mula 12.22 tapi tak lama kerana dia akan berakhir pada 12.25. 12.24 kemuncak matahari ketika tersebut. Kemuncak gerhana cincin ini bulan itu berada di tengah-tengah. Kalau di sini 12.22 dia mula one side. Tapi 12.24 dia dah mula pada betul-betul tengah. So you can see a beautiful ring betul-betul keliling matahari tersebut. Yang tengah-tengah dia gelap kerana bulan itu dia cover matahari. Dan kemudian 12.25 seminit kemudian dia dah mula tinggalkan matahari. So you can see just macam letter C tu, the ring of fire. Di ada side dah mula tutup. Kerana ketika tersebut matahari, bulan tu nak tinggalkan matahari. Dia bergerak. Kemudian dia cover kat sini. Itu pada 10.30. Kemudian perlahan ditutup sehinggalah dia dah betul-betul tengah-tengah matahari itu 12.22. Kemudian tengah matahari 12.24. Kemudian dia cecah tinggalkan matahari tersebut 12.25. Selepas itu dia dah boleh tinggalkan matahari tersebut. So kita ada 3 minit sahaja untuk kita lihat kebesaran Allah SWT ini yang tak akan dapat dilihat oleh anak kita, cucu kita, cicit kita. Hanya kita saja boleh lihat. So siapa yang akan datang akan jadi nenek ke apa, boleh cerita dengan cucunya dulu 40 tahun lepas, 50 tahun lepas dia lihat ring of fire. Ring of fire. Kalau kita nak apa benda tu, itu nasib awak lah dapat tengok. Because that is the only chance yang Allah berikan kepada kita. So after that dia akan tinggalkan. After 3 minutes finish, the show is over. So then after that dia akan tinggalkan permukaan atau pertengahan matahari tersebut pada 1.05 petang. Slowly dia akan tinggalkan. Ketinggian matahari itu makin turun 62 darjah because it's going to the west, heading to the west. Right? Boleh jadi partial eclipse. And then the eclipse will end at 2:18 PM Batam time, Singapore time 3:18. Jadi kalau siapa di Singapura tu mereka berakhir pukul 3.20, kita 2.20. Ada difference 1 hour tadi. Dan matahari itu dah semakin rendah pada 50 degrees sahaja. Jadi ketika ni dikira sebagai gerhana tu sudah selesai. Maka bilakah kita boleh kerjakan solat gerhana matahari ini? Anytime daripada mulanya gerhana pada 10.30 sehinggalah selesai gerhana pukul 2.20. Anytime. Jadi kita boleh kerjakan solat gerhana sebelum dia punya peak ataupun selepas dia punya peak. Kalau di Singapura mereka nak kerjakan, saya dimaklumkan mereka nak kerjakan selepas solat zuhur. Saya advise kepada mereka janganlah buat sedemikian. Dan kalau awak buat solat gerhana selepas solat awak kerjakan solat zuhur, jemaah tidak akan dapat lihat the ring of fire. Sebab apa, bila dah habis solat zuhur apa gerhana macam gitu saja. Tapi kalau nak kerjakan sebelum solat zuhur. Jadi esok insya-Allah kita akan kerjakan solat gerhana sebelum dia punya peak dia, sebelum waktu zuhurnya. Bila masuk waktu zuhur pukul 12.05 kita akan kerjakan solat zuhur. Okay, solat zuhur dalam masa 5-10 minit. So we end waktu 12.15. So kita ada about 7 minutes to get ready to lihat dia punya ring of fire. Jadi kita akan solat zuhur bila masuk waktu zuhur insya-Allah. Itu antara program kita esok yang saya akan jelaskan lebih detail lagi selepas ini. Jadi inilah gerhana selesai jam 2.20 finish. Tapi kita tak akan tunggu sampai jam 2.20 esok untuk kita lihat gerhana ini. Once kita selesai solat zuhur, kita akan check out. Kerana orang kata dah bila the show is over maksudnya. When the show is still going on but not interesting, just to beli kredit keluar, orang pun keluar. Jadi tak payah tengok. Selalu macam kita dah pernah. Jadi before dia punya maximum peak tersebut, itu orang masih daerah lagi. Lepas punya peak dia orang dah penat, dah panas, dah tersalai muka dan kita dah berpeluh sudah hebat. Lagi ke rekod.
Besok insyaAllah kita akan lihat di belakang konten diskusi. Okey, alhamdulillah tak jauh. Jadi jemaah yang mungkin rasa dah penat ke atau panas ke apa, boleh lari masuk hotel. Dah sejuk itu keluar dari hotel. Dah panas masuk lagi hotel. So you contract, you expect. Contract, expect. Okey, so ini yang kita lihat besok. Maka in summary, tempoh gerhananya adalah besok, untuk besok saja selama 3 jam 51 minit. This is actually on average duration of solar eclipse. Okay, and also duration of lunar eclipse. About 2.5 to 3.5 hours, something like that. Tak sampai 4 hours lah, jarang-jarang sampai 4 hours. Dan itu kita lihat pada zaman Rasulullah SAW. Bila Rasulullah SAW dia solat gerhana, dan Rasulullah SAW baca surah seperti surah Baqarah. Ya, itu ya Pak. Surah Baqarah. Kemudian diikuti dengan surah An-Nisa. Kemudian diikuti dengan surah Ali Imran. Asgaman. Kita juga Yasin juga kalau baca buku dan buku tak. Kenapa cara Rasulullah SAW dibaca surah panjang-panjang waktu gerhana? Pertama, kerana gerhana ni dia punya duration ni panjang. Kedua, ketika tersebut surah Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran belum selesai turun semuanya. Almost 90% dah selesai turun, 80% selesai turun. So shorter, surah-surah itu lebih pendek daripada yang kita baca sekarang ni lah. Dan susunan surah tersebut kita sebut itu bukan seperti sekarang. Dulu Fatihah, ketika tersebut Fatihah, Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Kemudian pada akhir kehidupan Rasulullah SAW, pada Jibril baca dengan Rasulullah SAW dengan susunan yang terbaliknya, Baqarah dan Al-Imran dan juga An-Nisa. Jadi Baqarah, kemudian Al-Imran dan An-Nisa seperti mana yang kita baca sekarang. Jadi itu solat Rasulullah SAW. Besok kita akan solat gerhana. Nak baca Baqarah. Saya dari pertama no, I give up. Kita baca surah pendek-pendek saja. Kita tahulah kemampuan kita ni akhir zaman macam mana kan. Lagipun tengah panas. Jadi kita jangan salah tak, biar ini insyaAllah. Namun yang dia punya climax dia tersebut, dia punya yang kita anticipate tersebut is just for 3 minutes. So this is the part yang siapa kalau nak siap sedia apa-apa semua, you get ready before waktu zuhur. Set up your cameras, whatever, everything. Because during this time, you don't have time to prepare everything else. So you only have 3 minutes. That is the time for you to just take the picture with your equipment or take the picture with your mind. So store it inside your SD card dalam memory aplikasi. Yang tak boleh erase lah, kecuali kalau Allah suruh erase lah dia. Okay, now ini video yang saya ambil dari YouTube kan, menunjukkan tentang gerhana cincin tersebut yang kita boleh lihat pada keesokan hari. Tak boleh, tidak ada suara. Di sini dia punya pertengahan dia. Kemudian bulan akan tinggalkan matahari. So the ring of fire is just for 3 minutes. Okay, dan dia terus tinggalkan. Ini yang kita akan lihat esok insyaAllah. Of course kita akan dapat lihat ni kalau kita pakai dia punya solar spectacle tersebut. Dan juga pada equipment mesti ada solar filter itu. Jika dia akan lihat ada cahaya matahari itu begitu kuat, dia akan nampak define sharp edge. The black edge tu takkan nampak sebab dia punya cahaya matahari tu memang pecahkan. Black edge tersebut jadi nampak fuzzy image saja. Jadi kita kena pakai solar filter tersebut. Baik, bagaimana keadaannya apabila berlakunya gerhana dan keadaan bumi itu terang? Keadaan kita tersebut sebelum kemuncak gerhana tersebut itu keadaan bumi itu terang, agak terang. Tapi bila bulan itu mula tutup sampai tengah tu, keadaan kawasan bumi ini semakin gelap. Ini gambar ini, video ini diambil oleh orang yang ada dalam sebuah kapal terbang yang terbang apabila berlakunya gerhana penuh matahari dan dia kejar shadow of the moon. Jadi dia masuk shadow of the moon tersebut supaya dapat lihat bagaimana keadaan gerhana tersebut. Saya tak boleh.
Lihat keadaan di awan tersebut. Semakin gelap. Lihat, ini kemuncak gerhana penuh total. So you can see the full solar eclipse like that. Corona around it, very beautiful. Sini lighted area in the middle sedap because this is the shadow. The width of the shadow is like that. Kanan dan kiri lighted area. So you can see dah mula apabila bulan tu kita matahari, then you see the whole world lighted that again. So bila tengah-tengah eclipse tersebut, macam kita akan lihat esok tersebut, dia shadow dia bahagian tengah saja. Kanan dan kiri masih terang. Ini contoh solar eclipse. Dan apabila tengah-tengah tu gelap, binatang-binatang akan sangkakan sudah masuk waktu malam, maka ayam berkukuk, ingat sudah masuk waktu malam, masuk rebannya. Kemudian burung-burung berkicauan, sangkakan sudah maghrib, balik kepada sangkarnya. Dan mulalah kalau sekiranya bunga, bila notis bunga yang mana seperti sunflower kan kalau waktu siang dia nak buka, bila malam dia tutup. Jadi sunflower juga tutup pada tengah middle of the day, not end of the day. So they are deceived by the decrease of light. It's in the nature like that. Jadi itu yang kalau berlaku pada gerhana penuh. Siapa yang belum dapat lihat gerhana penuh, dan kalau ada peluang, lihatlah pesanan Allah SWT gerhana penuh tersebut mengakibat. Pengalaman yang tidak akan dapat dilupai, dan mereka nak lihat sekali, pasti nak lihat lagi. Kerana itu mereka yang katakan sebagai eclipse chaser ini, mereka sanggup habisan ribuan dolar kerana apa? Mereka nak lihat total eclipse. Walaupun di mana saja berlaku di dunia, di Argentina ke, di Afrika ke, di tengah Pacific Ocean, dia will go. Because they want to observe that totality, which is just around 2 minutes. Dalam 2.5 minutes saja, but that is sufficient for them. Dia punya tetagi itu very high. So it comes with a warning. Once you see once, you want to see again. And it's good for travel agencies juga lah. Okay. Not for scenario. So anyway, let's proceed on. Besoknya gerhana, kalau kita lihat animation ini, dia akan bermula daripada Saudi Arabia. Maka kemungkinan insya-Allah di Masjidil Haram di Mekah dan juga di Madinah, mereka akan kerjakan solat gerhana as soon as the sunrise. Bila terbitnya syuruknya matahari di Mekah dan Madinah, esok mereka akan kerjakan solat gerhana. Kerana mereka akan boleh lihat gerhana apabila terbitnya matahari. Jadi matahari itu terbit dengan sebahagiannya sudah ditutup oleh bulan. So it's not a full sunrise, it's a partial sunrise. Imagine kalau orang tahu apa itu gerhana, dia ingat dah kiamat dah. Sebab setengah matahari dah hilang. Sebab half of it is covered. So dia mulai dari sini, dia akan berjalan terus, gerhana dia akan berjalan dan berakhir di kawasan Pacific Ocean. Saya tunjukkan dia punya animation. Lihat, yang orange tersebut adalah gerhana penuh, bukan? Dia punya middle dia. Dia punya shadow. Kemudian dia berakhir pada sebelah sana. Kerana pergerakan yang this is lighted area for the day, this is the night side. Jadi tak semua boleh lihat. Boleh Ustaz, boleh lagi sekali? Ya. Yang kuning tersebut gerhana partial, darker gerhana partial. This is the total annular eclipse yang boleh dilihat. So dia bergerak daripada sana across India and to our side here and then leave the side. Jadi kawasan di sini semua yang mana the red dot tu berjalan, itu boleh lihat annular eclipse, the ring of fire. Luar daripada the red dot tersebut, mereka tak dapat lihat. Mereka lihat partial eclipse, just half of the sun, quarter of the sun, or percentage of the sun covered by the moon, but the rest mereka tak dapat lihat. Mereka tak dapat lihat the beautiful ring of fire. So yang saya tahu kawasan kita di sini dah excited lah, astronomers, lecturers, mereka yang bercerita astronomi dah excited. In fact, Batam di sini seluruh
jabatan-jabatan mufti negeri-negeri di Malaysia mereka dah berada di sini sejak semalam. Daripada seluruh sebenarnya, daripada Sabah dan Sarawak semua mereka banyak kumpul dekat sini. Dan sebagian daripada ahli-ahli falak, astronomers Indonesia, some of them dah berada di Batam daripada semalam, dan sebagian dah berada di Kalimantan nak lihat gerhana di sini. So you see the interest generated by such eclipse. Ramai yang datang tengok. So next one, ini adalah gambaran 3D. Tadi adalah flat earth. Sekali lagi kita lihat. Kalau boleh. Ya. Sekali lagi di situ dia mula dapat lihat di situ mulanya pergerakan red dot tersebut tu across Indian Ocean masuk kawasan Aceh, kawasan kita di Batam dan Riau, dan terus di Laut Sulawesi tersebut dan terus pergi kepada Pacific Ocean. So that's the part yang kita boleh lihat saja. Dan ability tak boleh lihat di Saudi kerana apa? Kerana dia belum lagi muda ketika matahari itu terbit. And so maknanya tak semua tempat boleh lihat di gerhana cincin. Lihat peta di sini. Peta di sini adalah gerhana-gerhana yang akan berlaku daripada tahun 2021 sehingga 2040. So it's 40 years. 20 years of eclipse. Maka kita lihat next eclipse yang dekat-dekat dengan kita adalah pada tahun 21 Mei 2031. Dan dia berlaku jadi warna merah. Merah maknanya annular eclipse di sini. Annular eclipse. Matahari cincin sekali. Boleh lihat pada tahun 2031, which is not long, I think about 12 years from now. Right? Tapi hanya boleh lihat kalau nak kita pergi ke kawasan selatan Thailand dan utara Malaysia, Perlis, Langkawi, Kelantan, kat situ kita boleh lihat. Kalau nak adventure sikit kita pergilah ke Rala ke kat situ, ataupun di sini di Kalimantan. Dan lihat sekali daripada eclipse di sini dia ada satu tengah dot kat sini, dia punya ekstrim di sini. Ini menunjukkan dia punya kemuncak dia. Those person yang berada di sini dia akan lihat eclipse itu lebih lama. So kita punya gerhana ni gambarnya tidak ada, tetapi dia punya dot dia punya maximum eclipse dia berada lebih kurang 100 km ke barat Batam. Jadi tak berapa jauh daripada Batam kat situ. Jadi kita ni hampir dekat dengan dot kita. Maka kerana itu kita punya duration, kita punya eclipse pada keesokan harinya 3 minit. Kalau kita berada di Riau, kita akan lihat kurang daripada 3 minit, mungkin 2,5 minit. Lagi jauh kita daripada dot di sini, lagi pendek masa untuk kita lihat gerhana tersebut yang berada wangi bulan berada betul-betul dekat tengah-tengah matahari itu. Jadi pada tahun 2031 kalau kita berada di sini dan kita berada jauh daripada dot di sini, maka kita akan lihat gerhana tersebut, gerhana cincin itu kurang daripada 2 minit, mungkin 1,5 minit sahaja. Jadi tahun ini 2019 ini sangat bertuah, sangat unik kerana gerhana lalu di kawasan Batam dan Singapura, dan kemuncak matahari, kemuncak gerhana tersebut berada tak jauh daripada Batam, lebih kurang 100 km saja daripada Pulau Batam di sini atau Pulau Singapura. Dan itu kita dapat lihat sampai 3 minit gerhana cincin tersebut. Lepas tu datang lagi untuk sampai 2040 kita lihat jaduran gerhana ini tidak lalu di kawasan kita, melainkan nanti pada tahun 2023 pada 20 April 2023 kita akan lihat hybrid eclipse, very rare, the rarest of all eclipse, berlaku 4 tahun daripada sekarang, 20 April 2023. Tapi dia lalu kawasan Indonesia yang saya rasa orang Indonesia pun tak tahu pergi pun. Di kawasan di sini, bukan Sulawesi ni, apa nama ni? Irian Jaya, tengah-tengah hutan belantara. Siapa mau ke sana? Enggak bisa. Ataupun dia lalu di kawasan di apa nama
timur-timur kawasan, timur-timur sini lagi kawasan utara, jadi very rare. Dan tak dapat lihat mudah dari jauh sana, dari halus punya jalur dia tersebut. Tapi kemuncaknya berada di Indonesia juga. Indonesia ini bumi yang untung, banyak pelaku gerhana di sini. Okey, so ini kita boleh anticipate lagi 20 tahun akan datang. Terus Singapura tak ada banyak apa-apa lagi, habis kosong di situ selama 10 tahun akan datang. Namun bilakah berlakunya gerhana lagi? Kita mula pada tahun hadapan di Singapura, gerhana tahun 2020 boleh di Singapura dan juga di Batam. Pada 10-11 Januari berlakunya phenomenal lunar eclipse. Eclipse tapi kita dapat lihat eclipse ini, gerhana ini kerana bulan penuh macam itu juga, dia tidak ada perubahan dari cahaya dia. Tapi pada 5-6 Jun berlaku sekali lagi phenomenal lunar eclipse pun dapat dilihat di Singapura. Pada 21 Jun tahun 2020 ada annular solar eclipse. Tahun depan masih lagi ada gerhana cincin. Sekali lagi kita dapat lihat kerana dia berlaku di kawasan polar region. Dia tak berlaku di kawasan Siberia sini. Siapa nak pergi kat situ? Tak faham. So dapat lihat. Dan again you have phenomenal lunar eclipse, and then you have another phenomenal lunar eclipse, and then you have total solar eclipse pada 14 Disember 2020 yang berlaku di kawasan southern part of Indian Ocean. Kita tak dapat lihat. So next year zero chance untuk kawasan ini lihat gerhana matahari dan gerhana bulan. Kita tak ada suara gerhana untuk penduduk Singapura pada tahun hadapan. So this is the last suara gerhana. Sebelum suara gerhana satu lagi pada tahun 2021. Looking ahead, gerhana-gerhana yang akan berlaku dapat dilihat di Singapura dan juga di kawasan Batam di sini. Sekarang 20 Disember, next one 21 Jun. Bisa katakan tadi itu just 8% saja. Very slight dia akan covered. 2023, 15% of the sun surface will be covered. 2027, 22%. 2028, 60%, which is quite good. Tapi ini semua partial eclipse. Ini bukan annular eclipse. Dan pada 21st of May, gerhana cincin di utara Malaysia, tapi di Singapura adalah gerhana separa, partial eclipse, which is just 81% of sun surface covered. And then all the way, if you want to read, kalau panjang umur, tunggu pada 20 April 2042, which is 23 years from now. Anyone who is young now, 20 years, we are still 43. Anyone who is 60 years and above still have chance to be 83, right? Masih lagi hidup. If you are more than 80 years, doa kepada Allah saja. You be 100 and 203 around there. So on that year, right, we are going to have another total solar eclipse. Sekali lagi di Palembang. 2016 was the last solar eclipse, total solar eclipse kat kawasan kita at Palembang. Now 2041, 20 years later, 25 years later, berlakunya gerhana